Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi. Warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang Muhammad Brigadier Jeneral Bersara Datuk Haji Najmi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Pengerusi Jawatan Kuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia. Yang bahagia Tuan Haji Muhammad Yusri bin Haji Mat Daud, Pengarah Jabatan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Yang saya hormati Sahibul Fadilah Datuk Syekh Ismi Anwar bin Abdul Halim, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Yang saya hormati Tuan Sahibul Fadilah Tuan Syekh Azhari bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dakwah. Tuan Sahibul Fadilah Tuan Syekh Muhammad Nur Ismadi bin Ismail, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda. Yang berusaha Ustaz Haji Burhanuddin bin Wahab, Imam Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Seterusnya kepada para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya. Pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk, yang saya kira ini merupakan kunjungan kali kedua lah saya mai ke masjid ni. Untuk kali yang pertama dulu saya mai bersempena dengan rakaman program Al-Kuliah TV3 masa tu, dan muka pakai masuk TV dah masa tu yang renyihnya, yang menguapnya semua ada time tu. Dan Alhamdulillah dapat berkunjung, bertandang sekali lagi ke masjid yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Kedah, Jabatan Agama Islam yang sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu yang kalau nak ikutkan YB kongsi tadi tu sedap tu. Dia poin paling penting, perasaan bini muda tu, hot tu. Bini baru Allah nak cerita lebih tak berani kita bawa rumah tu. Bukan takut bini dia tu menakutkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita tak sedang tuan-tuan, kita bakal menjengah ataupun bakal melangkah masuk ke tahun baru Masihi. Sebagaimana yang YB Datuk sebutkan sebentar tadi, sama ada tahun Hijrah maupun tahun Masihi, bagi kita setiap hari ini adalah hari yang perlu kita lalui dia dengan penuh keazaman, kesungguhan, muhasabah, memperbaiki diri, mengislahkan diri ke arah yang lebih baik. Tak kiralah di semua peringkat, sama ada kita ni pemimpin ke, mak bapak ke, ataupun anggota masyarakat, anak-anak, ahli keluarga, semua mesti ada usaha dan niat untuk jadi orang yang lebih baik. Tapi bila masuk saja tahun baru ke ataupun masuk saja hari yang bagi kita orang Islam, setiap hari itu bukan tunggu awal tahun saja nak berazam. Hari-hari kita nak kena ada semangat untuk memperbaiki diri kita. Pasal mati maupun ajal maut tak mengira waktu. Salah satu yang kita sering kali minta pada Allah Subhanahu wa taala ialah minta supaya panjang umur. Itu memang biasa mana-mana pun tuan-tuan. Orang kalau dia sebut tahun baru saja, hijrah ke, tahun Masihi ke, dia akan berdoa pada Allah Taala kalau boleh dia nak panjang umur. Sebab itu kalau tengok orang sambut hari jadi ke, birthday ke, orang duk nyanyi kat dia, nyanyi kat dia,
Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Betul versi P.Ramlee. Apa lagi? Orang putih, happy birthday to you. You are born in the zoo with the monkey and the kangaroo. Happy birthday to you. Ni lagu orang putih zaman budak-budak lah. Tapi tuan-tuan, selamat panjang umur ini sering diungkapkan kita. Tapi tuan-tuan kena sedar, dalam dunia ini, orang hak paling bertuah sekali adalah orang yang Allah kurniakan pada dia umur yang panjang. Orang yang paling bertuah dalam dunia ini adalah orang yang Allah kurniakan pada dia umur yang panjang. Tapi umur yang panjang sajakah? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda ketika ditanyakan, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Ya Rasul, manusia paling bagus sekali siapa? Manusia paling bagus siapa? Rajin duk open table ke? Rajin duk belanja kita makan ke? Kalau makan dengan dia, tak suruh bawa wallet, dompet suruh bawa. Confirm dia yang bayar. Dia kan manusia paling bagus? Kata Nabi, manusia paling bagus ialah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi, manusia paling bagus adalah yang paling panjang umur dia. Umur hak panjang Nabi kata. Tapi panjang saja ke umur tu 80, 90 sampai 100 pun ada? Tak. Nabi sebut sepanjang-panjang umurnya itu dipenuhi dengan amal-amal soleh. Maknanya kalau dia berumur sangat pun dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Mai semayang walau bengkok jalan pun, sengit jalan, alignment lari, mai juga ke masjid. Hak domi futsal tak berasa nak main. Futsal yang main kat sini kah? Tak, di Baghdad. Dia berkata, saya kadang YB, saya kadang duk pergi ceramah. Saya ni peminat ramai golongan veteran. Jadi hak duk main tu, hak bengkok-bengkok duduk tu. Bila semayang, kadang saya duk ceramah di surau-surau kayu. Jadi bila sujud, kan kalau surau kayu, dia punya lantai dia bunyi perak lah. Kadang saya pun tak tahu, jadi confused. Ni bunyi kayu ke bunyi lutut? Lebih kurang bunyi perak. Orang hak main semua bengkok. Nak baca surah panjang ni, takut meninggal lagi. Tapi dia semangat duk main. Ceramah tu saya duk kata, lena. Tak, semangat. Beralih kitab muka surat lain dah. Duk muka surat situ. Yasin orang baca dah hampir habis dah. Dia duduk muka surat pertama lagi. Orang dah hampir doa Yasin dah. Lena berapa kali. Tapi semangat. Orang lagu ni bagus. Umur panjang. Tapi sepanjang umurnya itu dipenuhi dengan amal soleh. Oh, tengok maklum-maklum hadut belakang tu. Bukan semua muda-muda. Berapa ramai pejam. Pejam dah. Awal sangat maklum pejam. Sahabat tanya lagi, Ya Rasulullah, ayyun nasi syarrun? Ya Rasul, manusia paling teruk sekali siapa dia? Manusia paling buruk sekali siapa dia? Jawab Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Iaitu manusia yang paling panjang umur dia, tapi sepanjang umurnya itu dipenuhi dengan kerosakan, menyusahkan orang. Tak mati-mati lagi orang tua ni. Duk hidup lagi. Duk menyusahkan orang lagi. Ada. Tak mati-mati lagi orang tua ni. Duk menyusahkan orang. Ya Allah. Ada lagu tu. Ustaz, memang orang jahat ni umur panjang ke? Nak buat lagu mana? Ada. Memang ada orang Allah Ta'ala bagi lagu tu. Sebab itu tuan-tuan doa pada Allah. Umur ya Allah bagi pada kita yang insya-Allah masuk tahun 2021 ni dipenuhi dengan amal-amal soleh. Hak mana sebelum ni sedekah kurang, koi banyak. No? Tabung mana tabung, kira duk pi bubuh. Jangan duk pi korek, pi bubuh. Korek pula. Pi bubuh. Hak mana selama ni jarang-jarang duk balik kampung berbakti pada orang tua, buat. Dia mai semangat baru sebagaimana YB kata tadi. Semangat baru mai. Ni semangat baru mai. Sebab tuan-tuan, umur ni salah satu daripada 3 perkara dalam rahsia Allah.
Kata ulama, banyak rahsia Allah ni banyak. Tapi antaranya ada 3 dalam rahsia Allah. Maknanya benda hak kita tak boleh nak pasti. Dalam dunia ni ada benda yang kita tak boleh nak confirm, tak boleh nak pasti. Apa dia tuan-tuan? Pertama, rezeki. Rezeki ni benda tak boleh nak pasti. Sejak daripada 18 Mac ataupun awal tahun ni, berapa ramai yang perniagaannya tutup, lingkup, gulung, tikar semua? Ada? Ada. Yang travel, yang menega, yang pasar malam, macam-macam. Tapi dalam celah-celah orang duk garu kepala, duk pening, migrain, ada pengsan, ada darah tinggi, semua nak tension, rezeki kata payah nak dapat. Ada tak kuih kaya? Hak makin duk kaya ada tak? Rezeki. Ada sahabat saya tuan-tuan, dia menega tepung pelita. Menega tepung pelita. Dia menega tepung pelita. Bulan puasa paling minimum, maknanya sembang orang muda kata paling busuk dia boleh dapat. Paling busuk ni dia ambil cuti tanpa gaji punya. Dia main dia confident, dia boleh tahu untung dia. Tepung pelita tau. Bukan tepung gandum, tepung pelita saja. Dia menega tuan-tuan, paling busuk dia dapat 45,000. Bulan puasa saja punya pulun. Tu dia. Tapi tahun ni mana? Dia kata tepung pun tak ada, pelita pun tak ada. No? Apa nak buat? Tapi Allah Ta'ala punya kuasa tuan-tuan. Duk kata 20-20 kereta terbang, mana kereta semua berselimut di rumah habis. Ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar pada dia. Semayang dia jaga, zakat dia bayar, nafkah pada keluarga tak pernah dia tinggal. Covid tak Covid, sedekah pada masjid, tolong orang susah, dia duk buat situ. Allah akan bagi pada dia makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki dari jalan yang dia pun tak sangka. Aku duk ingat jalan lagu ni boleh dapat tarah ni. Tak. Allah bagi idea kod lain dapat. Kawan saya, internet apa, Facebook tak ada dia kata. Facebook pun tak ada. Punya nak kata dia ni ketinggalan sungguh lah. Facebook pun tak ada. Dia kata aku tak ada Facebook. Face to face ada. Facebook tak ada. Kesian kat dia. Orang suruh buka akaun Facebook, dia pergi bank. Tanya dengan pegawai tanya ni nak buka akaun apa? Akaun apa ni? Current ke saving? Dia nak buka akaun Facebook. Oh, Facebook bukan my bank. Sian kat dia, bukan orang lagu lah. No? Orang lagu lain lah. Kesian kat dia. Dak. Anak dia ajak buatlah Facebook. Tuan-tuan, dia menega apa? Ikan patin tempoyak. Orang kok belah Pahang, no? Kuala Kangsar, lepas tu terror lah buat lagu tu, menu lagu tu. Dia buat ikan patin tempoyak, dia buat lah dalam Facebook. Dia buat macam review makan lah tuan-tuan. Sedap, makan dengan nasi panas yang buat-buat tu. Tu dia tuan-tuan, orang punya order. Rapat punya order. Penuh orang duk order kat dia. Sampai tuan-tuan, dia habaq kata orang pergi mengamuk. Lain kali Tok Som menega lah kalau stok habis dia. Oh, marah. Tak dan tuan-tuan. Dia sampai dia kata apa? Tuan-tuan, minta maaf sangatlah. Bahagian kepala ke ekor, dua-dua habis. Tinggal kuah. Kuah pun kami nak beli. Oh, tu dia tuan-tuan. Allah dia nak bagi rezeki, no. Dia tak pernah sangka dia akan dapat lagu tu. Tukar kereta. Orang lain jual kereta musim Covid. Tak, dia tukar kereta. Tu yang ramai ustaz-ustaz nak jual patin lah tu lepas ni. Kita pun berasa kan nak jadi patin juga lepas ni. Allah bagi rezeki. Itu pertama, rahsia Allah, rezeki. Allah suruh buat je, sungguh-sungguh. Dalam ramai-ramai anak kita, 5-6 orang Allah Ta'ala bagi anak kita maklum. Kadang kita rasa macam anak kita ni, kadang tengok masa muda, masa kecil ke anak kita. Kalau hak cemerlang, hak bagus mengaji, jiran tanya, mana tak nampak anu? Oh, dia mengaji mana tu? Mana kemas hebat. Dia baru ni mengaji, dia dapat apa plat apa tau. Mengaji universiti lah dapat. Dia kata berapa plat dia tu? 4 flat nak abang. Oh, dia tu lepas tu dia masuk pertandingan tu dia menang. Cerita penuh mulut. Anak hak bagus.
Cerita anak hak tak berapa anak ada. Hak tu mana? Tu basuh motor bawah. Oh, tunjuk pakai mulut Anak hak offshore, mengaji kemas semua. Oh, cerita sampai tak cukup nafas. Anak hak biasa-biasa ni dia kata duduk bawah motor tak tahu idea apa. Tak tahu nak idea apa. Jangan lagu tu. Rezeki Allah kita tak tahu. Allah suruh ajak asuh anak tu dengan agama. Dalam ramai-ramai anak kita tak tahu siapa hak nak jaga kita, siapa hak akan nak berbakti pada agama Allah. Jangan duk beza-beza. Rezeki Allah kita tak tahu. Itu pertama rezeki. Yang kedua dalam rahsia Allah, apa dia? Jodoh. Tu YB sebut tadi tu, jodoh. Jodoh ni rahsia Allah. Bercinta dengan orang jauh. Jauh tuan-tuan, selatan tanah air, orang Johor Baru. Lalah menikah orang Kok Diang. Cinta punya jauh, dia kata bajet semua lah. Seronok kahwin orang jauh. Lalah orang Sungai Tiang lah kali ya. Sungai Tiang tak apa lagi lah. Menikah orang Sungai Po. Sungai Po. Kena pakai duit $2. Dok Sungai Po. Dekat Sik no. Mu tak kelek kapung kawan. Tak tu teh. Jangan bagi saya laluan cakap Sik tuan-tuan. Payah jadi. Baik itu tuan-tuan. Jangan. Kita dah hidup ni kita tak tahu. Cerita bab jodoh ni ramai. Saya jumpa ada seorang hamba Allah tu YB. Dia pun berumur dah. Berumur. Nampak dia berumur sangat. Dia pun kematian. Orang rumah dia meninggal. Isteri meninggal. Bini dia meninggal. Kanser. Orang duk cadang kat dia lah. Tu Haji tengah duk kedekat duk ada lagi ni. Boleh lagi kot. Saham duk ada lagi ni. Carilah. Tak mahu dah Ustaz. Kita hidup cari akhirat saja. Hanya duk sebutlah jodoh-jodoh. Tak mahu dah. Antara ni tak mahu dah. Tak siapa nak mahu. Tak mahu dah. Nekarat dah ni. Tak mahu dah. Kita hidup ibadat je sudah. Tak lama lepas tu dapat kad jemputan. Itu kata tak mau. Dia jodoh Ustaz, tak boleh kata apa. Opan. Itu kata tak mau. Dia rahsia Allah, betul sudut sembang lah. Doa yang baik-baik cukup. Doa baik-baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam rahsia Allah juga ialah umur dan juga ajal. Dalam ramai-ramai kita ni, kita tak tahu siapa hak akan pi dulu. Orang yang kita nampak cergah. Lah ni musim ramai duk kayuh basikal. Duk kayuh gerek. Duk kayuh basikal mahal basikal $10,000. Dia duk berkayuh kok taman duk jogging. Orang kata tara tu umur panjang tu. Belum tentu. Hak duduk dengar ceramah menyandak di tiang mata pejam tu perasaan tak lama dah. Pahisyak perasaan tak ada dah. Amboi. Belum tentu. Dalam dunia ini tuan-tuan, ada makhluk-makhluk Allah yang kita nampak macam cergah. Umur tak panjang pun. Tuan-tuan, kita biasa tengok binatang namanya arnab. Hari-hari duk melompat. Arnab, cergah. Makan apa? Makan kerek je. Kerek tak bersusu, kerek je. Makan lobak merah. Umur paling panjang seekor arnab 9 tahun. 9 tahun. Apa lagi? Kuda. Cergah. Ni tak tahulah kuda padi ke kuda Brazil mana. Tapi kuda lah. Segak, cergah, kuat. Tapi umur paling panjang kuda 25 tahun saja. Monyet duk panjat sana, duk rabat sini, makan buah, sihat. Dia tak makan ropok-ropok mengarut semua, tak ada. Dia sihat badan dia. Umur paling panjang monyet 40 tahun saja. Tu pun paling otai dah tu. Jambang tu 40 tahun tu paling tua dah tu. Paling tua. Tu binatang cergah tuan-tuan. Hak paling kura-kura tuan-tuan. Kura-kura. Orang kata makngut punya jalan, terhegeh-hegeh punya jalan daripada tiang tu ujung tu minggu depan sampai apa. Tapi tuan-tuan nampak dia punya jalan punya terhegeh-hegeh tuan-tuan. Umur paling panjang seekor kura-kura 150 tahun. Zaman Jepun lagi. Lepas itu tuan-tuan kalau tengok orang jalan pelan, hampa jangan duk ingat apa macam kura. Beratus tahun 4 tahun umur macam tu. Duk lompat, duk panjat, duk cergas sangat. Belum tahu lagi. Tahu-tahu esok tak ada dah. Tak mari duk jogging dengan dia, duk make pak besi dengan dia, duk pergi gym dengan dia. Tak ada dah. Rahsia Allah. Sebab itu kita diajak dalam hidup
setiap hari mesti memperbaiki amalan kita, memperelokkan diri kita ini ke arah kebaikan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan bahawa kelak nanti di hari akhirat, kita ini semua tuan-tuan, saya, tuan-tuan semua yang mendengar dalam majlis ini, ni live Facebook ke apa? Kamera kita ni. Live TV3 apa? Bukan. Tak apalah, yang mana-mana yang dapat menonton, menyaksikan apa ni. Kita ni semua tuan-tuan, kelak nanti di hari akhirat, Allah Ta'ala akan tanya kita beberapa soalan. Sama ada kita ni pemimpin, rakyat, anggota keluarga, mak bapa, anak-anak, siapa pun, tu imam ke, jemaah ke, siapa pun. Beberapa soalan. Apa antara soalannya? Ditanyakan kepada kita an umrihi fima afna, tentang umurnya, ke mana dia gunakan umur yang Allah Ta'ala bagi pada dia. 30 tahun, 40 tahun, 50, 70, 80, apa dia guna? Jawab pada Allah Ta'ala. Ditanyakan lagi wa an syababihi fima ablah, tentang masa muda dia buat apa masa muda. Kita tuan-tuan, zaman muda kita tak tahu lah tuan-tuan, no? Zaman muda kita dulu satu cerita hai dah. Satu hai dah. Zaman muda, anak muda, zaman la tuan-tuan, la ilaha illallah. Patutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sayang sangat dengan umat dia. Nabi pernah menggambarkan bahawa aku ni dengan umat umpama seperti satu orang laki-laki hak kira duk halau binatang kekatu nak masuk dalam api. Jangan duk masuklah cik, jangan duk hambat, jangan duk masuk api. Tapi ada juga gagah nak masuk juga, tegak nak masuk juga dalam api. Begitulah perumpamaan umat. Dah duk ajak, dah duk pesan, dah kuliah maghrib, kuliah mingguan, khutbah perdana, forum, duk peringat, ustaz-ustaz duk peringat dah semua dah. Nak juga benda hak haram, nak juga maksiat tak elok tu. Tu Nabi sayang kat kita. Tuan-tuan, kita tak boleh sama sekali nak kata kat anak kita, zaman pak dulu, zaman mak dulu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan muda di tahun 2020, tuan-tuan mampu ke tidak jaga nafsu sebagaimana anak-anak kita hari ni? Baik tu saya kalau jumpa anak-anak muda hak duk main masjid. Siapa muda sini turun tangan? Semua bagus. Ni hak duk main masjid, boleh duk dengar ni semua, la ilaha illallah. Siap mencatat lagi, mencatat ke duk main WhatsApp tu? Tak tahu, lebih kurang nampak. Ya Allah, ni bagus punya generasi tau. Tuan-tuan, kita ni dulu, kita semua, lebih kurang lah. Kalau kita ditakdirkan Allah hidup zaman Allah, belum tentu kita boleh jadi seelok anak muda hari ni. Zaman dulu ada maksiat tak? Ada tak? Zaman dulu memang ada maksiat. Tapi maksiat zaman dulu tidak secanggih maksiat zaman Allah. Dulu kita nak buat maksiat, bukan kita nak buat. Kalau tergerak nak buat maksiat, payah, susah. Kalau dalam bahasa tasawuf kata mujahadah lah nak buat benda tak molek ni, payah nak buat dulu. Kena mengendak, panjat, selak, nak kena banyak kerja. Setara nak boleh tengok paha tu, payah. Nak cerita lebih lagi yang kata ustaz macam pengalaman. Kan? Daripada tupahnya, pantai merdekanya, mana kan? Apa kata ustaz ni, latar bayu punya cerita apa kan? Celah batu duk mengit. Payah. Tapi payah tak tuan-tuan? Payah tak maksiat zaman dulu? Hak hangguk tu macam pengalaman. Sungguh. Zaman lah payah ke senang? Takat nak tengok aurat perempuan ni tuan-tuan, la ilaha illallah, bukan aku promote, tapi nak habaq suasana semasa supaya mak bapak tolong faham sikit. Duk pakai ayat tu tak habis-habis. Zaman pak dulu. Zaman pak dulu. Cuba pak dulu mai duk zaman lah. Pak jadi juara pada menengok. Tuan-tuan, kadang kita tak mau tengok pun. Tuan-tuan kalau pergi Simat ke, tuan-tuan pergi Tesco ke, tuan-tuan pergi mana-mana ke, memang semua ada. Paha ayam, paha orang, semua ada.
Nak tengok tak tengok je. Lah ni tuan-tuan, buka YouTube, tuan-tuan type ceramah. Siapa dia tuan-tuan? Penceramah Kedah ramai hebat-hebat. Tuan-tuan, Syekh Irfan contoh. Jek kawan kita sikit lah. Ustaz apa lagi Pak? International sikit, Ustaz Abdul Somad. Tuan-tuan nak dengar ceramah di YouTube, Ustaz Abdul Somad punya ceramah. Tuan-tuan baru play video ceramah dia, tak ada 5 minit, dia kan ada iklan di YouTube. Dia panggil yellow dot. Hak kuning-kuning tu advertisement, dia panggil iklan. Iklan wakaf masjid ke? Iklan wakaf madrasah ke? Ingin rampingkan tubuh anda? Mai ke mak perempuan? Dik. Tengah dengar ceramah ni. Astaghfirullahalazim. Nak tekan skip ad. Nak bagi cepat. Tak mau tengok. Tak boleh pula dong. Nak skip, tak mau dengar, tak mau maksiat lah. Ya Allah. Tengok bila. Tengok bila. Kan? Maksiat zaman lah, tak payah pergi cari. Dia main. Dia tak? Saya tuan-tuan dalam Facebook yang duk DM, yang duk PM macam-macam. Tak usah cerita lah tuan-tuan. Takut dia perakam panjang cerita. Viral pula jenuh. Mau tak mau saja zaman lah. Sebab itu kita sangat respect anak muda lah ni. Boleh duk jaga keimanan dia itu. Dalam kiri kanan punya macam-macam pancaroba, dia boleh duk jaga iman dia. Bagus. Sebab itu tuan-tuan, ajaklah diri kita, ajaklah ahli keluarga kita, tiap-tiap kali lepas mayang, janganlah duk tinggal. Khususnya lepas tahiyat akhir, doa minta perlindungan daripada 4 perkara. Sebagai riwayat sebut apa? Allahumma inna, kalau baca lafaz jamak ramai-ramai, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon berlindung padamu ya Allah daripada azab siksa api neraka, daripada siksa kubur, daripada fitnah kehidupan dunia maupun fitnah kematian, dan juga fitnah kejahatan makhluk Dajjal. Dunia penuh dengan fitnah tuan-tuan. Doa pada Allah. Tapi itulah, bersesuaianlah dengan tajuk kita pun. Tuan-tuan, salah satu jalan nak meraih anak cucu keturunan jadi bagus, apa cara dia? Apa cara dia? Cara dia ada dalam surah Al-Kahfi. Allah sebut, ni malam Jumaat kan? Tak boleh lama lah ceramah malam Jumaat. Ramai pengantin baru. Tuan-tuan, dalam surah Kahfi Allah ajak nak dapat anak yang insya-Allah anak tu nanti bagus, dan anak kita itu Allah jamin rezeki keturunan kita. Apa dia? Amalan dia dalam Quran surah Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Perjalanan dua Nabi Allah ni sampai ke satu kampung. Saya ringkas perjalanan cerita tu. Sampai satu kampung yang mana rumah tu dah roboh. Rumah siapa dia? Rumah anak yatim kan? Rumah anak yatim. Rumah anak yatim tu dah roboh dah. Tapi Nabi Khidir bermurah hati. Baik, benakan balik rumah tu. Rupanya rumah tu dibenakan kembali sebab di bawah tanah rumah tu, bawah tanah tu, ada harta-harta yang tersimpan di situ. Harta siapa dia? Milik anak yatim tu. Rumah kalau dah serebeh dah, rumah kalau dah punggah habis dah, orang duk ingat ni tak ada siapa punya, kita buat projek lain, korek nak tanam apa piling ke apa, ada kata, rezeki. Tu yang Nabi Khidir buat balik supaya tak ada siapa kacau. Rupanya di bawah tanah tu ada harta milik anak yatim. Allah sebut dalam Quran, pasal apa anak-anak tu Allah bagi rezeki kat mereka? Pak, mak dah mati, anak yatim. Mak, pak dah mati dah. Pasal apa anak-anak tu dapat rezeki? Wa kana abuhuma salihah. Sebab mak bapak budak-budak tu adalah
orang-orang soleh, maka keturunan dia kami jamin rezeki. Sebab itu tuan-tuan, ada mak bapak dia kata, tak apalah Ustaz, saya buruk perangai pun tak apa, janji saya hantar anak pergi sekolah agama, saya buruk perangai tak apa, janji anak bagus. Tak boleh. Tak boleh. Mak bapak kena bagus. Mak bapak kena bagus. Nanti anak, cucu, keturunan Allah jamin rezeki untuk mereka tu semua. Banyak dalam hidup ni saya jumpa tuan-tuan, orang hak memang Allah Ta'ala bagi kelebihan mereka ni. Berkat daripada mak bapak tu jenis orang baik-baik. Mak bapak jenis orang baik-baik. Allah bagi keturunan dia memang jadi orang bagus sungguh tuan-tuan. Tu kelebihan. Yang kedua, yang ketiganya kelak di hari akhirat ditanyakan lagi, wa malihi wa min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanyakan tentang harta kita, daripada mana dapat, ke mana dibelanjakan. Dia macam audit jugalah, mana dapat, mana belanja. Tu tuan-tuan pun kena beringat harta yang Allah kurniakan pada kita, dan banyak lagi lah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam banyak-banyak usia yang Allah bagi kepada kita ni, berapa banyak kita gunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu kajian menarik jugalah untuk saya kongsi dengan tuan-tuan semua. Ada satu kajian disebut total life expectancy. Maknanya jangka hayat purata rakyat Malaysia ni, umur majoriti banyak umur berapa. Ada satu kajian tu menyebutkan rakyat Malaysia purata. Rakyat Malaysia ni purata. Rata-rata yang laki-laki umurnya sekitar 73.2 tahun. Laki-laki. Dan purata rakyat Malaysia rata-rata umur, maknanya yang paling standard, ramainya banyak umur tu. Berapa? Iaitu kalau perempuan 77 tahun. Tu yang ramai ibu tunggal tu. Laki-laki banyak 73 tahun, banyak dah tak ada dah. 73 tahun meninggal habis dah. Kurang pada tu pun ramai juga. Akak-akak belakang pun ramai, seorang pun ramai juga. Naik Grab ke apa ramai, tak tahu. Tumpang kawan pun ada. Suami tak ada habis dah. Ada agak orang tanya, dia kata siapa Ustaz orang lelaki banyak meninggal awal ni pun ni. Yalah, banyak faktor lah tuan-tuan. Kalau orang kesihatan kata, orang psikologi kata, mungkin sama kot, orang lelaki-lelaki ni dia banyak masalah jantung. Orang lelaki ni dia jantung. Pasal orang lelaki-lelaki ni, mulut dia di hati. Mulut dia di hati. Orang perempuan, hati dia di mulut. Baik tu nak tahu apa dalam hati orang perempuan, tengok apa hak di mulut. Tu dalam hati dia. Segak. Besar rumah. Tu dalam hati dia. Orang lelaki, mulut dia di hati. Dia berasa kemas ke apa, dia sengak. Dia tak kata. Tak apalah, benda tak tension. Tapi kalau mau bini duk bising, duk hingat apa, dia sengak. Dia sengap. Tambah awal-awal PKP hari tu, suruh pergi beli ikan temenung, dia pergi beli ikan selang. Beli daun apa? Daun kunyit, pergi beli daun pandan. Tak mengamuk orang tua tu. Mengamuk. Sabarlah. Tambah suruh pergi beli barang kuih-kuih tu. Barang buat kek. Barang buat kek, tuan-tuan takkan tak tahu. Dia punya banyaklah. Kita orang lelaki macho ni tak biasa main benda tu. Tak biasa. Kita pula wakil seorang je pergi beli tu, dia jenuh. Bakat jadi apa? Bakat jadi treasure hunt semua. Bakat cari salah ni. Ada hak tulis dalam telefon, bateri mampu pula dah. Tak ada bateri pula dah. Tension. Dia taruh tang ni. Tu okey jantung semua. Orang perempuan dah. Dia tang ni, dia buh tang ni. Lambat balik. Tu yang ramai suka bergambar dengan penceramah. Jadi bukti. Lambat balik malam. Ingat ceramah. Mana tengok penceramah? Ni bergambar dengan penceramah. Tu yang ramai ambil gambar penceramah. Buat bukti kat orang rumah. Malas sakit jantung lagi. Jadi siapa nak bergambar penceramah, silakan. Boleh lepas ni nak. Lepas tu nak cas boleh ke? Boleh RM5 dalam tabung masjid. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak kira lah kita ni umur macam mana pun, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga Allah bagi kita umur panjang sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Saya nak kongsi pada tuan-tuan semua, ada beberapa amalan orang dulu-dulu, umur mereka banyak panjang-panjang umurnya itu.
Siapa di antaranya? Ramai saya nak sebutkan. Dalam kesempatan malam ni saya nak sebut tip untuk panjang umur. Mudah-mudahan kita berdoa lah. Tak tahu siapa pergi dulu. Hak cakap, hak dengar tak tahulah. Tapi biasa hak dengar pergi dulu kot. Tak tahu. Wallahualam. Amalannya yang pertama, saya nak kongsi ringkas-ringkas. Pertama, jangan lupa untuk memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga umur kita panjang. Ada ke doa umur panjang? Ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai saja ke kota Madinah ataupun nama sebelumnya Yathrib, sampai ke Madinah, ramai pakat meneru jumpa Nabi, serbu jumpa Nabi, mempelawar macam-macam. Ada pelawar duduk di rumah dia, pelawar reta macam-macam. Tapi ada satu orang perempuan namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, orang lain bagi macam-macam. Saya tak ada apa. Saya tak ada apa nak bagi. Saya bukan orang senang. Tapi saya ada anak. Saya ada anak, saya nak bagi padamu ya Rasul. Anak saya ni seolah-olah macam wakaf lah. Anak suruh dia buat apa, buat lah. Dia akan khidmat padamu ya Rasul." Siapakah anaknya itu? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Tak kala itu tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Anas bin Malik dengan ungkapan doa yang cukup hebat. Apa doanya? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fima a'taitahu. Setengah riwayat kata, tambah lagi, waghfir lahu. Apa maknanya? Ya Allah, banyakkanlah harta anak ini, ramaikan keturunan anak ini. Siapa? Anas bin Malik. Banyakkan harta dia, ramaikan anak dia, panjangkan umur dia, dan berkatilah setiap apa yang kau kurnia pada dia. Dapat harta, dapat apa pun, pangkat jawatan, semua jadi berkat. Yang doakan Nabi. Agak-agak dapat tak tuan-tuan? Dapat. Sayyidina Anas bin Malik dikurniakan umur panjang. Setengah riwayat ahli sejarah kata umur dia 107 tahun. Antara sahabat Nabi, dalam kalangan 144,000 sahabat Nabi, yang terakhir wafat. Dia kelebihan orang umur panjang, dia dan tengok semua generasi. Apa jadi, jatuh bangun, semua dia dan tengok. Itu kelebihan orang umur panjang. Dia terakhir, antara terakhir yang wafat. Lagi, apa lagi? Dikurniakan apa? Reta melimpah ruah. Kebun kurma dia setahun 2 kali berbuah. Ada kata lebih daripada tu lagi. Melimpah-limpah, buah segak-segak keluar. Kebun-kebun, tanam-tanaman dia itu berkat. Anak dia 120 orang. Tu dia. Pelik kita. Bukan 2 orang. Jangan betulkan siaran anda. 120 orang. Pak Long, 120 orang. Ramai. Buat geno. Dia buat geno. Ustaz, ramai sangat. Ramai sangat wang. Awak ramai sangat. Anak dia Ustaz buat lagu mana? Dia buat lagu mana Ustaz? Mak dia ramai. Kelang banyak. 120 tu kalau kelang satu roboh. Dia tak boleh dah, tak boleh. Habis putih semua mesin, tak boleh. Dia, isteri dia ramai lah. Isteri dia ramai. Dan bukan itulah fokus kita malam ni, Pekat duk jegi malam amboi. Masuk tahun baru cari pasal pula. Ada. Itu panggil ustaz-ustaz lain lebih berkeberanian lah cerita bab-bab tu. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, Allah bagi umur dia berkat semua. Jadi kalau tuan-tuan nak amal untuk diri sendiri pun boleh. Allahumma aksir mali wa waladi wa atil hayati wa barik li fi ma a'taitani. Amin ya rabbal alamin. Laju sangat Ustaz, boleh nak rakam Ustaz? Boleh. Aku nak rakam ke apa? Sama-sama. Saya baca tuan-tuan ikutlah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu doa makan. Hampa ikut dah bagus.
Kau lapak dah. Dia kata malam ni pulun sungguh Ustaz ni. No? Dah lah malam ni balik tahun depan. No? Balik tahun depan. Allahumma aksir mali wa waladi wa atil hayati wa barikli fima a'taitani. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Tapi mungkin juga ada orang tanya, dia kata, Ustaz, umur panjang ni ada juga. Takkan ulama-ulama dulu tak biasa doa umur panjang? Ada ulama meninggal umur 40, ada orang soleh meninggal umur 30. Tak panjang pun, takkan dia pun tak tahu doa ni? Sebab itu kata ulama, antaranya Syekh Al-Imamul Mawardi menyebutkan, umur panjang ni ada dua maksud. Pertama dipanggil umur kiraan, yang kedua dipanggil umur amalan. Ada orang umur kiraan dia panjang sungguh. Macam umat dulu-dulu umur panjang-panjang 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah saja 950 tahun. Dan umatnya pun lebih kurang tu. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Jadi umur umat dia lebih kurang kok lerang tu. Nabi-nabi dulu umur panjang-panjang, umat dia pun panjang-panjang. Ribu-ribu tahun. Tapi saya ingat kita ni tak panjang sangat pun tak apa tuan-tuan. Panjang sangat pun kalau beribu tahun ni letih anak cucu duk tunggu. Tak mati-mati lagi Tok Wan ni. Aduh. Nak panggil apa pun tak tahu dah. Bergenerasi tak mati-mati lagi. Kerajaan pun letih banyak pencen. Tak mati lagi dah banyak pencen. Lama daripada sebis. Sebis tak tahu mana. Panjangnya lah. Duk sarah orang tua ni tak mati lagi. Bertampai habis dah wayar kot sini. Tak mati-mati lagi. Jadi tak panjang sangat pun tak apalah. No. Yang penting kita nak umur yang kedua tadi. Pertama umur kiraan. Yang kedua dipanggil umur amalan. Apa makna umur amalan? Ada orang umur dia, kiraan dia tak panjang. Meninggal 20, meninggal 30, meninggal 40. Tapi amalan dia tu berpanjangan. Seolah-olah macam dia masih hidup. Tuan-tuan faham tak? Kan? Imam Syafi'i rahimahullah kurang lebih meninggal pada usia berapa? 54. Ada kata 55. Kok lerang tu lah. 50 lebih. Tapi sampai ke hari ini, karya-karya beliau, 174 buah kitab beliau karang, diguna pakai sampai kiamat, tuan-tuan. Macam dia masih hidup. Pasal apa? Nama dia selalu disebut-sebut. Orang hak nama selalu disebut ni, seolah-olah macam dia duk ada lagi. Kan ada orang, dia baru meninggal minggu lepas. Minggu ni orang tak sebut dah nama dia. Sampai ada orang terkejut. Lah, bila mati? Oh, elok lah. Elok. Punya tak elok punya perangai. Ada orang lagi terkejut. Lah, bila dia hidup? Bila meninggal tak apa, bila dia hidup. Tak bisa nampak main masjid pun. No, nama dalam senarai tembok suhu apa tak ada pun. Nama tak ada, suhu lagi tak ada. Nombor telefon tunggal langgang tulis. Tak tahu meninggal. Kubur mana? Tak mau macam tu. Kita nak amalan berpanjangan. Sebab itu ramai tuan-tuan dalam dunia ni kita biasa jumpa orang yang umur dia tak berapa panjang, tapi berkat umurnya itu. Sahabat saya Al-Fadhil Ustaz, Allah yarhamlah, Ustaz Murtada, tuan-tuan pun kenal tuan-tuan. Ada kompleknya dekat sini kan. Meninggal muda tuan-tuan. Meninggal muda. Umur pun lebih kurang saya juga tu. Nah, abang kata muda lah tu. Meninggal muda. Tapi walau meninggal usia muda, orang baru tahu rupanya dia selama hidup dulu, dia buat ini, dia buat ini, dia buat ini, dia buat ini. Macam dah hidup lama. Macam dah hidup lama. Ada orang hidup lama, tak ada apa. Jangan kata sumbangan untuk masjid. Apa sumbangan untuk masyarakat pun tak ada apa. Sebab tu dia meninggal apa orang rasa tak apa? Tak apa. Tak apa. Tak ada rasa apa. Dia wujuduhu kal adam. Dia ada macam tak ada. Jadi elok tak ada. Lagi teruk menyakitkan hati orang. Tu.
Sebab itu salah satu daripada golongan paling bertuah dalam dunia ni siapa dia tuan-tuan? Orang yang bila dia mati, dia meninggal dunia. Dalam hadis Nabi menyebutkan satu jenazah yang disembahyangkan oleh 40 orang, atau setengah riwayat lain menyebutkan 100 orang, maka dia layak untuk mendapat wajabat syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Tuan-tuan, kalau kita meninggal, takkan nak dapat 40 orang, 100 orang semayangkan kita, senang ke susah? Mana nak tahu kita mati lah. Tak, tapi orang lain meninggal, nak kumpul 40 orang, 100 orang, susah ke senang? Saya dulu kecil-kecil tuan-tuan, kalau pergi mayang jenazah, kadang-kadang tengok Tok Imam duk tunggu dah, jenazah dah ada dah. Jenazah sampai dululah. Lepas tu duk tunggu, duk keluar Allah situ. Duk tunggu signal, boleh tak boleh lagi. Boleh. Nanti. Duk tunggu apa? Kan? Saat-saat mailah van budak tahfiz, mailah van budak pondok mana mai. Oh, nak meramaikan jemaah untuk jenazah. Awak orang kampung, orang taman ni tak cukup ke nak semayangkan jenazah ni takat 40, 100 orang tak boleh dapat ke? Tak. Dia dulu hidup di dunia, melaga-lagakan orang, menyakitkan hati orang. Dengan keluarga dia bergaduh sedia. Grup WhatsApp left selalu. Awak ustaz left grup ni buruk ke? Dah. Maknanya duk cari pasal sedia hidup tu. Orang tak kenal admin pun meluat. Baik yang keluar pun tak apa. Apa left daripada dunia tu. Duk bergaduh, cari pasal, mengadu domba, melaga-laga ke orang, macam-macam punya masalah. Bila hari dia meninggal, orang seolah-olah tak sudi nak semayangkan dia. Cara tu. Hari ni tuan-tuan, kita semayangkan jenazah orang. Jenazah kita tak tahu siapa yang mampu atau ada rasa nak mayangkan kita. Tanda penghormatan takhir. Tu. Kalau hidup di dunia baik dengan orang, tuan-tuan tengok orang-orang soleh, orang baik-baik, bila dia meninggal, macam semayang Jumaat, orang semayangkan dia. Rezeki. Baik itu tuan-tuan, doalah pada Allah. Moga-moga kita meninggal nanti, ramailah jenazah. Ramailah jemaah. Ramai jenazah. Cukuplah satu jenazah. Ramailah jemaah. Jenazah ramailah jemaah yang akan semayangkan kita. Tapi syarat lah. Syarat dia apa? Sepanjang hidup kita ini, duk buat baik dengan orang. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan kan memberi balasan. Balasan apa? Hampa pun tak apa. Baguslah tuan-tuan. Balik buka YouTube lah. Kumpulan apa tu. Lama dah saya tengok. Allah akan bagi balasan baik pada kita. Dengan syarat ikhlas. Dan kita pun sentiasa memperbaiki diri kita. Jadi saya kira cukup sekadar ini saja tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat. Dan memberikan semangat baru untuk kita. Memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan masyarakat kita ini ke arah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga kepada YB dan barisan para pemimpin-pemimpin kita semua diberkati Allah, diberikan hidayah, kekuatan untuk membimbing kita ni semua rakyat ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami umur yang berkat. Kurniakan kami umur yang sentiasa diisi dengan amal-amal soleh ya Allah. Ya Allah,
berikanlah kami kekuatan untuk mendidik anak-anak dan ahli keluarga generasi kami, ya Allah, yang penuh dengan cabaran, dugaan dan fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kami taufik, ya Allah. Kurniakanlah kami panduan, ya Allah, agar kami sentiasa dapat mengharungi, mendidik keluarga kami dan masyarakat kami dengan penuh kesabaran dan penuh istiqamah dalam jiwa kami, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, ya Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkanlah hati kami atas jalan agamamu dan senantiasa taat kepadamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesabaran dan limpahan rezeki dalam suasana ujian yang menimpa kami semua ini, ya Allah. Tingkatkanlah keimanan kami, ya Allah. Eratkanlah kasih sayang dan ukhuwah sesama kami, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatian semua. Semoga Allah berkati kita dan semoga amun jadid ataupun tahun baru Masihi kita ini Allah berikan kebaikan, limpahan rezeki yang berpanjangan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.